Perjalananku bersama Al-Quran. Jika kita nak bercerita tentang pengalaman seseorang dengan Al-Quran itu, mungkin tak cukup masa atau tak cukup kata-kata untuk kita gambarkan. Bagaimana kita melihat keberkatan Al-Quran dalam hidup kita cuma sebagai وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, memberi peringatan kepada orang mukmin dan kepada diri sendiri. Dan juga وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, setiap nikmat yang Allah beri kepada kita, kita berikan pula kepada orang lain agar boleh diambil iktibar dan pengajaran daripadanya. Bukan bermakna kita ni lebih baik atau lebih afdal, tidak. Kita mungkin lebih berdosa dari sesiapa pun. Tetapi dengan sesuatu nikmat yang Allah beri kepada kita, kita juga diuji. Allah nak melihat adakah kita menghargainya atau tidak. Alhamdulillah, nikmat terbesar dalam hidup saya adalah Al-Quran, dan ia bermula daripada sebelum lahir lagi. Sejak dalam kandungan, dari zaman kanak-kanak sehinggalah dewasa, seorang ibu yang selalu membaca Al-Quran, duduk di rumah menghidupkan rumah dengan Al-Quran, kemudian lahir dalam suasana seorang ayah yang mengajarkan Al-Quran kepada satu kampung. Dari pagi sehingga malam, ramai para hafiz dari dewasa sampai kanak-kanak, semua datang ke rumah untuk belajar, menghafal Al-Quran dan sebagainya. Walau belum pandai bercakap, sudah biasa dengan persekitaran Al-Quran, suasana hidup dengan Al-Quran. Sebab itu bila saya ditanya sejak umur berapa atau bila sudah mula menghafal Al-Quran, jawapannya sejak belum lahir. Kerana saat bermula itu dari awal, sebelum kita boleh bercakap lagi. Sejak dari kecil sampai usia 10 tahun, boleh dikatakan saya tidak sibuk dengan mainan lain. Saya hanya sibuk dengan Al-Quran. Dan Alhamdulillah, dikurniakan Allah satu nikmat besar di mana saya boleh khatam 30 juzuk secara hafalan semasa berumur 10 tahun. Dari usia 10 hingga 16 tahun, kami dimestikan khatam sekali setiap bulan dan diwajibkan tasmi' selepas subuh atau lepas asar, 1 juzuk setiap hari. Alhamdulillah, saya telah peroleh sanad yang pertama ketika usia 16 tahun. Ketika umur 18 tahun, saya berpindah dari Al-Mansurah ke Kahirah, mula masuk universiti, dan ketika itu diberikan rezeki menjadi imam di sebuah masjid bersebelahan Universiti Al-Azhar. Pada masa itu, saya diminta untuk mengajar sahabat-sahabat yang bukan warga negara Mesir. Mereka meminta untuk diajarkan Al-Quran, dan sepanjang 4 tahun saya berada di masjid, saya telah membuka Darul Iman di sana. Ujian saya apabila dalam masa yang sama sebagai pelajar dan juga mengajar, pada masa itu saya sedang mengambil ijazah dalam bidang yang bukan Al-Quran, iaitu Islamic Economy and Management. Namun Allah Subhanahu Wa Taala tetap memelihara dengan menjaga saya agar tetap rapat dengan Al-Quran. Saya telah direzekikan menjadi imam jemaah di masjid, bukan sebuah masjid tapi 5 buah masjid di bawah tanggungjawab saya. Saya turut melantik anak-anak murid saya untuk menjadi imam di kelima-lima masjid itu. Dalam masa yang sama, saya sentiasa belajar daripada beberapa orang guru. Ada yang sempat khatam sebulan, ada yang 3 bulan dan ada yang sehingga setahun. Kemudian saya ambil keputusan dan berusaha untuk mendapat sanad daripada 2 orang yang memiliki sanad paling tinggi di dunia. Kerana seperti mana yang kita tahu, di bawah Rasulullah SAW ada beberapa generasi sehingga sampai kepada kita. Jadi Al-Quran akan disampaikan melalui saya daripada guru-guru saya sampailah kepada sahabat Nabi, kepada Rasulullah SAW, Jibril alaihissalam dan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, saya dikurniakan oleh Allah satu nikmat untuk saya dapat bermusafir setiap minggu sepanjang 4 tahun daripada Kahirah ke Kaf Al-Sheikh. Ketika itu umur saya 22 tahun. Jarak perjalanan sampailah ke rumah Syekh lebih kurang 5 jam dengan bergilir-gilir naik kereta api, turun naik kereta, kemudian naik kereta api lagi sampailah ke tempat Syekh. Di sinilah saya dapat pengajaran yang paling besar dalam hidup saya dan pengalaman yang luar biasa. Pada mulanya kami pergi beramai-ramai untuk belajar dalam 10 orang, tetapi akhirnya yang berjaya peroleh sanad hanya 3 orang sahaja berkat kesabaran dan lalui banyak ujian. Syekh ini adalah seorang yang sangat hebat yang menjadi tumpuan seluruh dunia untuk mengambil sanad daripada beliau. Saya pernah melihat beberapa imam terbesar dunia termasuk Imam Masjidil Haram pergi bertemu beliau, tinggal di sana seminggu 2 untuk khatam 30 juzuk dan mendapatkan sanad daripada beliau. Siapalah saya yang hanya seorang pemuda atau masih budak-budak jika dibandingkan dengan yang lainnya.
Namun saya nekat untuk berusaha dan sampailah saya direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertalaki secara hafalan dengan beliau. Sanad kami di sini adalah secara hafalan, tidak dibenarkan secara bacaan ketika itu. Apabila tiba ke juzuk 25, Alhamdulillah sikit saja yang tinggal untuk khatam. Kadang-kadang kita pergi, kita hafal satu muka surat, satu makhraj sahaja. Paling banyak saya baca mungkin setengah juzuk. Ini pun sekali-sekala saja, bukan selalu. Ini adalah satu pengalaman dan pengajaran yang tidak dapat saya lupakan. Saya masih ingat lagi, pada satu malam saya keluar daripada Kahirah selepas Isyak ketika musim sejuk dengan menaiki kereta api biasa. Keadaan ketika itu amat sejuk kerana keadaan kereta api ini tidak berapa sesuai dinaiki ketika musim sejuk. Kerana nekat untuk belajar, saya sanggup merentas perjalanan selama 5 jam. Setibanya di sana, saya terus menuju ke masjid untuk mengaji. Saya sampai di sana sebelum subuh. Saya duduk tunggu Syekh depan masjid sampai beliau datang muka masjid. Pada ketika itu masih ada sejam lagi sebelum solat subuh. Saya berkata dalam fikiran saya, okey, dalam masa sejam ini sempatlah boleh baca satu juzuk. Selesai sahaja solat, saya berkata dalam hati, Alhamdulillah dah selesai dah. Saya ni orang yang pertama sampai, jadi bolehlah baca banyak. Selepas Syekh habis solat, beliau duduk berfikir lama juga. Saya pun datang berjumpa Syekh. Syekh, boleh saya baca sekarang? Syekh ketika itu jawab, jom kita baca wirid. Bila selesai wirid, dah sampai dekat waktu duha. Bila sampai waktu duha, Syekh berkata, jom kita solat duha. Saya pun beranggapan lepas habis duha dah boleh selesai lah ni. Dari pukul 4 pagi tadi hampir pukul 7 pagi dah sekarang. Dan saya memang berharap dapat baca banyak dengan Syekh. Akhirnya saya bertemu Syekh dan berkata, Syekh, saya nak baca. Beliau kata, jom kita balik rumah. Sampai di rumah beliau, saya berkata lagi, Syekh, saya nak baca. Syekh menjawab, tak, saya kena rehat dulu. Jom kita sarapan dulu. Lepas sarapan, saya ingatkan dah selesai dan dah boleh mula baca, tapi rupanya belum selesai lagi. Beliau kata, tunggu saya nak rehat. Saya sabar menunggu Syekh. Sebelum Syekh masuk berehat, saya sempat beritahu Syekh yang saya ada terasa hati sedikit sebab datang dari jauh, kemudian kena tunggu lama untuk baca. Pada ketika itu, saya masih tak faham dan tak nampak lagi yang Syekh sedang uji kesabaran saya. Jadi saya beritahu Syekh dengan cara yang baik, Syekh, saya datang dari jauh nak baca. Jawapan beliau, okey, tunggu. Perasaan saya ketika itu dengan kepenatan, menunggu lama, saya sudah mula rasa tidak tahan. Walaupun begitu, saya masih menjaga adab dengan guru. Saya tidak boleh cakap apa-apa. Apabila beliau dah sedar dan bangun dari rehat, saya pergi dekat beliau, saya berkata, saya dah datang dari semalam Syekh. Saya mengaku pada beliau begitu. Syekh pun berkata, okey, kamu nak baca? Bacalah. Saya pun terus mulakan bacaan dengan sambung juzuk 25. Saya baca, A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Tetapi Syekh hentikan saya. Tak, kamu nak baca, bacalah dari mula. Patah balik dari Al-Fatihah. Oh, dari situlah saya sedar rupanya Syekh nak mengajar kita, nak kita belajar adab dengan guru, dengan Al-Quran. Saya dengan hati yang sedih, saya ulang baca semula dan kesemua 25 juzuk yang telah dibaca sebelum ini sudah tak diambil kira dah. Saya mesti mula semula dari awal. Alhamdulillah, mungkin atas sebab ujian itu, saya dikurniakan oleh Allah dapat mengambil sanad tertinggi daripada orang yang mempunyai sanad tertinggi di dunia. Sepanjang 3 tahun itu, dengan cabaran yang pelbagai, banyak tenaga dan wang yang telah dikorbankan. Ketika itu saya kerja, saya kumpul duit, saya sediakan hadiah sebagai sedikit penghargaan buat Syekh saya. Alhamdulillah, akhirnya saya berjaya dapatkan sanad daripada 2 orang Syekh. Di situ saya belajar bagaimana saya perlu bersabar untuk menuntut ilmu. Semoga kita semua menjadi Ahlul Quran, insya-Allah.